Siyam ini bab kelebihan bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila tiba Ramadan dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dipasungkan syaitan-syaitan. Ibnu Abi Anas meriwayatkan bahawa ayahnya menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Ramadan dibukalah pintu-pintu rahmat dan ditutuplah pintu-pintu neraka, pintu-pintu Jahannam, dan dirantaikan syaitan-syaitan. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan," bila masuk bulan Ramadan. Mana lafaz itu berbeza sedikit di awal dia tu. Lepas tu yang lain-lain tu support hak sebelum ni lah. Itulah yang dimaksudkan dengan bimithlihi. Ini bab kewajipan puasa Ramadan apabila melihat anak bulan dan berhenti dari berpuasa bila melihat anak bulan, dan bahawasanya jika terlindung anak bulan itu di awalnya atau di akhirnya, di akhir bulan, ukmilat iddatu syahr 30 yawman, disempurnakan bilangan hari bulan itu 30 hari. Disempurnakan bulan itu dengan 30 hari. Diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan. Dia pun berkata, jangan kamu berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan, dan jangan kamu berhenti berpuasa, yakni berbuka, yakni berhenti dari berpuasa bulan Ramadan itu sehingga kamu nampak anak bulan itu. Fa in umiya, kalau anak bulan itu terlindung kepada kamu, faqduru lahu atau faqdiru lahu, maka sempurnakanlah bulan itu dengan 30 hari. Atau faqduru lahu, maka anggar dan kiralah untuk bulan itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan, dia pun pukul dua tangannya. Dalam riwayat asal lagi itu dia kata saffaqa baina yadayhi, mana dia tepuk tangannya. Dia kata dia pukul dua tangannya sambil dia berkata, asyhahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Maknanya begitu. Kemudian pada kali yang ketiga tu dia aqada. Dia masuklah. Dia masuk jari dia tu, ibu jari dia tu. Jadi patahkan ibu jari dia tu. Hak lain ni dia buka belakang. Hak ni dia kokok kita kata. Fasumu li ru'yati, berpuasalah kamu kerana ataupun bila melihatnya, bila nampak anak bulan. Wa aftiru, dan berhentilah dari berpuasa bila nampak anak bulan itu. Fa in ughmiya alaikum, kalau terlindung kepada kamu anak bulan itu, faqduru lahu 30, maka sempurnakanlah untuk bulan itu 30, yakni 30 hari. Itu sebab kita terjemah tadi faqduru lahu atau faqdiru lahu dengan terjemahan yang pertama tadi, yakni sempurnakanlah 30, berdasarkan riwayat inilah di antaranya dan riwayat lain lagi. Faqduru itu dengan makna atimmu, dalam riwayat akan datang akan disebutkan begitu.
fa in ghumma alaikum, dalam sanad asal lagi tu, faqduru 30. Yani nahwa hadis Abi Usamah, serupa dengan hadis Abi Usamah tadi. Pada tu riwayat asal lagi ni, sanad asal lagi ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadan. Dia pun berkata asyhru 29. Bulan itu 29. Yang terdiri dari 29 hari. Asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha. Seperti tadilah dia buat. Asyhru hakadha ataupun buat begitu. Wa hakadha wa qala faqduru lahu, dan dia kata faqduru lahu, yakni kamu sempurnakan untuknya. Dia tidak kata 30, yakni dalam sanad ini tak ada sebut 30 seperti tadi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan itu 29. Jadi 29 hari lah. Oleh itu janganlah kamu berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan itu, dan jangan kamu berhenti sehingga kamu nampak anak bulan itu. Kalau terlindung anak bulan itu kepada kamu, faqduru lahu, ala kutu juga. Jadi faqduru lahu itu makna sempurnakanlah untuk bulan itu, yakni bilangan hari-harinya. Jadi 30, kadang-kadang ada 30 tu. Atau faqduru lahu, maka kamu kiralah untuk bulan itu, yakni berapa harinya. Kamu tentukan, yakni berdasarkan kiraan lah. Riwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhru 29, cepat tadi juga, bila kamu nampak anak bulan fasumu, maka berpuasalah kamu. Bila kamu nampak anak bulan pula pada tu, fa'aftiru, berhentilah berpuasa. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu, cepat tadi juga. Hak ni pun lagu tu juga, riwayat daripada Ibnu Umar lagi, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, bila kamu nampak anak bulan maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, bila kamu nampak anak bulan pula, fa'aftiru, maka berbukalah kamu, tak usah puasalah, berhentilah puasa. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Seperti juga. Hak salah gitu pun gitu juga. Asyhru 29 lailatan. Cuma dia ada sebut begitu tadi ya. 29. Hak ni ada lailatan. Beza dia sikit. La tasumu hatta tarawhu wa la tuftiru hatta tarawhu illa an yughamma alaikum. Lafaz dia tu beza. Kecuali kalau terlindung kepada kamu. Kalau terlindung kepada kamu, faqduru lahu. Pada tu dia lagu tu jugalah. Pada kali yang ketiga dia lipatkan. Qabada tu maknanya lipatkan jari, ibu jari dia tu, maknanya jadi 29 lah. Asal lagi tu pun lagu tu juga, lagu tu lah. Dia kata dalam riwayat ni pula, asyhru kadza, bukan hakadha wa hakadha, tapi kadza wa kadza wa kadza, wa saffaqa baina yadayhi. Dan dia menepuk tangan dia lah. Dua kali dengan semua jari-jarinya itu. Wa naqasa fi safqati tsalitsah, dan pada tepukan yang ketiga tu dia kurangkan jari, ibu jari kanan dia ataupun alik kiri. Dia kurang. Itu makna perawi itu syak. Perawi itu syak, sama ada ibu jari alik kanan ke ataupun alik kiri. Ada sebut begitu. Hak lagi pun begitu jugalah. Jadi panjang kalah ni. Panjang pun sebenarnya lebih kurang je ni. Lebih kurang. Panjang pun lebih kurang. Baiklah. Pasal dia lebih kurang. Kita baca lagi lah. Kita baca lagi. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد
أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني 30. وبه قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيد قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف فقال له ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه. Jadi Kitab Siyam bab kelebihan bulan Ramadan. Di antara kelebihan bulan Ramadannya yang kita dapati dalam hadis-hadis ni, iaitu dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan dipasungkan atau dirantai syaitan itu. Lepas tu yang tersebut di dalam Quran, dalam hadis-hadis yang lain banyak lagi lah. Di antaranya puasa tu ditentukan pada bulan Ramadan, dan Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Banyak lagi lah yang lain-lainnya. Jadi di sini Imam Muslim buat mari berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan ini, hadis Abi Hurairah yang mana kandungan dia tu lebih kurang, lafaz dia saja berbeza. Lepas pada tu gak bab lain adalah bab kewajipan puasa pada bulan Ramadan itu. Waktu banyak sana hadis. Jadi Kitab Siyam Imam Muslim buat mari ni sini ni Kitab Siyam selepas daripada Kitab Zakat. Cakap sedekah gapo tu termasuk di bawah tu lah. Sebelum tu Kitab Salah. Sebelum itu Kitabul Iman. Tu tertib dia tu molek. Molek tu. Jadi tertib itu adalah serupa dengan hadis hak rukun Islam tu lah. Rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadat dulu, lepas pada tu sembahyang, mendirikan sembahyang, lepas pada tu zakat, lepas pada tu puasa. Akan datang lepas pada ni bab haji pula. Walaupun dalam bab puasa ni banyaklah berkaitan dengan puasa tu, iktikafnya, puasa-puasa sunatnya, tidak bulan Ramadan pun ada disebutlah. Tapi lepas pada tu semua disebutkan Kitabul Hajj. Jadi sesuai dengan hadis tu, sesuai tertib dia tu, sesuai dengan hadis tu. Lepas pada tu ia sesuai juga dengan Quran. Dalam Quran ada disebutkan al-khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was saimin was saimat. Al-khashi'in wal khashi'at itu maknanya lelaki-lelaki yang khusyuk dan perempuan-perempuan yang khusyuk. Maknanya semaya tu isyarat kepada semaya tu. Al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah. Sedekah tu ada hak wajib, ada hak sunat. Itu termasuk dalam hak zakat itu. Dan yang ketiga ni as-saimin was-saimat, yang berpuasa, lelaki-lelaki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Kalau kita tengok tertib situ dalam Quran itu pun sama juga. Hak dia buat ni memang serupa, kita nampak seragam serupa. Lepas pada tu semaya tidak begitu beratlah nak banding dengan puasa ni. Bagi orang-orang yang suka makan, suka mengikut nafsu dia, kalau nak kira lawan nafsu lah, hak ni lebih lagi nak banding dengan hak lain. Jadi semaya disebut dulu ringan sikit, nisbi lah, ringan nisbi. Kalau nak kira berat juga, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semaya tu besar tu, berat tu.
kecuali kepada orang yang khusyuk, orang yang yakin betul. Tetapi nisbah di antara hak ni rukun-rukun. Hak tu ringan lagi. Yang kedua, zakat itu berat dah, tetapi tidak berat lagi, terutama kepada orang yang berharta. Tidak jadi masalah buat keluar piti. Buat keluar sebahagian daripada harta dia, mungkin dia banyak. Tapi kalau puasa ni, puasa belaka. Hak kaya pun, kalau nak kira tak tala lah kalau nak makan. Kalau nak minum, begitu juga kalau nak memuaskan tuntutan semula jadi manusia dari segi nafsu tu, seks pun mana tidak talak kalau nak kira. Walau bagaimanapun dengan ketentuan puasa ni, mana kena puasa juga. Hak kaya pun, hak tidak talak tadi pun. Adapun zakat itu, dia kena, kalau hak wajib kena kepada hak berharta saja. Hak sesak tak kena. Tak kena, tak merasa dia payah tu, berat tu, ataupun sayang kepada harta tu, tak berasa. Jadi hak ni kena belaka. Oleh kerana kena belaka, dan dia berlawanan dengan nafsu. Jadi dengan sebab tu dia lebih berat lagi nak banding dengan 3 tadi. Sebab tu diletakkan dia ni pada peringkat yang ketiga. Jadi begitulah. Puasa tu jatuh nombor 3. Lepas tu baru haji. Baiklah. Puasa ni dari apa makna dia nya? Di sini Imam Nawawi tidak sebut ni. Dia sebut sikit-sikit, dia tidak ayat banyak perkara tu. Puasa ni dari segi bahasanya makna menahan diri. Tak kecek, tak buat gapo-gapo tu orang panggil saum lah tu, atau siam lah tu. Menahan diri daripada apa-apa saja. Tidak mesti daripada makan minum, daripada berkecek, daripada berjalan, daripada bergerak. Apa-apa saja itu orang panggil saum, siam. Tapi dari segi syaratnya, iaitu menahan diri dengan cara yang tertentu lah, pada masa tertentu, oleh orang yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Seperti kita maklum dalam kitab-kitab fiqh mana disebutkan itu. Jadi puasa ni kalau kita tengok dalam Quran, dia isyarat kepada banyak perkara. Kepada apa dia? Dia ni bukan dilakukan oleh kita saja, bukan wajib kepada kita saja, kepada orang dulu pun sudah wajib dah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi hak tu sudah ada dah. Maknanya puasa ni daripada kalau kita tengok Quran, kita boleh tahu sejarah dia. Bukan baru, bukan start dia orang Islam di zaman Nabi SAW saja. Dah, bukan start situ. Sebelum pada tu sudah ada dah puasa. Mana syariat sebelum pada tu, sama ada yang sesuai dengan Islam, yang diiktiraf oleh Islam sebagai ahli kitab, ataupun tidak ahli kitab. Puasa tu ada dah. Cuma ada beza lah dari segi beza tu. Tapi asas dia tu, puasa tu ada dalam agama-agama sebelum Islam lah kita kata. Cuma cara dia tu saja berbeza-beza. Ada puasa 40 hari, seperti dalam agama Yahudi 40 hari, puasa 40 hari. Ada puasa tu orang-orang tertentu saja puasa, orang awam tak puasa. Mana untuk sami saja ataupun padri saja puasa. Ada juga lagu tu. Ada puasa orang perempuan saja puasa. Di kalangan orang Yunan lagu tu, orang perempuan saja puasa. Ada puasa tak boleh makan bijirin saja, gandum kau berah kau nasi, gandum jenis-jenis gitulah. Tapi kalau minum air, makan buah ke apa, tak apa.
Ada juga lagu tu. Puasa lagu tu. Ada hak puasa ni maknanya pada masa puasa tu orang kena puasa belaka, pakai malam. Kena sambung tu. Makan, lepas pada makan tu sekali makan, lepas pada tu puasa pula dah. Jadi maknanya siang malam tu bersambung-sambung. Ada juga yang lagu tu. Ada yang puasa tu minggu-minggu baru kira satu puasa. Macam sehari kita minggu-minggu. Misalnya dalam agama Jain, agama yang terkenal dengan agama puasa. Agama puasa siapa dia? Orang-orang dia tudung ni. Tudung hidung ni, mulut. Dan dia sangat jaga diri dia daripada makan. Benda hidup-hidupan lah. Jadi kononnya dia buat gitu tu takut masuk kumai-kumai kau apa tu pun hidupan juga. Jadi nak jaga daripada tu lah. Jadi pokok ni puasa lagi kuat. Minggu-minggu tu baru kira sah. Jadi macam-macam lah. Dalam agama yang terdapat dalam dunia ni macam-macam cara puasa tu. Ada yang puasa ni puasa pada masa ni. Ada puasa pada masa lain bebas. Jadi kalau kita tengok puasa kita ni banding dengan orang lain banyak perkara tu, beza tu. Banyak perkara. Dari segi bulan tertentu, bilangan hari tu, waktu puasa tu kepada semua. Pada tu kalau kita tengok dalam Quran pun banyak dah perincian dia tu. Dan hak dia ayat tu islah dah kepada hak sebelum pada tu. Walaupun dia tidak ayat sejarah tu. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar misalnya. Jadi puasa tu menunjukkan ada pada bulan-bulan yang tertentu. Ayyam ma'dudat, beberapa hari saja. Bukan banyak hari tu. Apa tu beberapa hari tu? Bulan mana? Tak sebut lagi. Dia sebut faman syahida minkum syahra falyasum. Sesiapa yang menyaksikan anak bulan pada bulan tu, mana dia kena puasa. Lepas tu bila puasa tu kalau dia uzur, kalau dia berjalan ke ataupun dia sakit ke apa ke, puasa pada bulan lain. Mana bulan lain tu sebagai qada tu bukan bulan hak sebenar lah. Dia ada bulan hak khusus dia. Bulan tu. Jadi kita nampak dah situ tu. Lepas pada tu jadi maknanya dalam agama lain adalah tak boleh lah tu. Kalau sakit pun kena juga. Kalau dalam musafir pun kena juga. Ada hak lagu tu. Jadi itu bentuk-bentuk islah. Hak agama Islam baiki dah tu. Agama hak dulu tu. Sesiapa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kita baca ayat-ayat tu kepada orang-orang yang tidak mampu nak berpuasa ni dia boleh bayar fidyah, beri makan kepada orang miskin. Sebab ada dalam agama tu tak boleh bayar fidyah. Kena puasa juga ke mana-mana. Ada juga mudah-mudah tu. Dalam keadaan biasa pun tak payah apa nama ni puasa, pakai bayar saja. Tak ada temu dengan puasa sama. Jadi itu semua tu nak baiki hak tu. Nak baiki hak agama dulu. Begitu juga uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kalau kita baca ayat-ayat ini nak ayat dalam agama dulu ada, tak boleh. Makna duduk sekali dengan isteri pada waktu malam. Pakai malam puasa. Jadi dalam agama kita tidak lagu tu. Malam boleh duduk sekali. Boleh makan. Jadi kalau kita tengok ayat tu saja pun banyak dah tu sebenarnya. Dalam ayat beberapa ayat yang ringkas. Waktu masa dia, ketentuan masa dia. Daripada mana sampai ke mana. Situlah di tempat tu juga. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ila al-lail. Jadi kita boleh tahu daripada ayat tu. Berhenti sekat mana makan. Nak tahan diri tu daripada mana startnya. Pada tu hingga ke mana. Ayat juga. Jadi jelas banyak perkara situ. Ini menunjukkan selain daripada panduan kepada kita, secara isyaratnya dia nak ayatnya dulu tidak lagu tu. Sudah banyak dah berubah. Ibadat puasa. Sudah banyak berubah daripada keadaan asal dia. Ataupun kalau hak asal pun makna itu tidak sesuai lagi. Tidak sesuai lagi. Hak lebih moleknya hak ni. Hak lebih moleknya iaitu cara puasa hak kita ni. Lepas tu bila-bila tu
Dia sebut syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada tu dia sebut faman syahida minkum syahra. Asy-syahra tadi tu sebut sebelum pada tu lah syahrul ramadhan itu. Bulan tu lah bulan puasanya. Apa ya pilih bulan tu sebagai bulan puasa? Kelebihan tu pasal turun Quran pada bulan tu. Banyak tu kaitan dia. Lepas tu apa puasa? Apa suruh puasa tu? La'allakum tashkurun. So la'allakum tattaqun. Dia mana di tempat tu lah, tempat-tempat yang sama. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Di situ kita nampak hikmat dia tu. Apa maksud dia? Daripada situ kita nampak. Jadi kalau kita tengok kepada apa ni kita kata tadi, la'allakum tashkurun, supaya kamu atau mudah-mudahan kamu bersyukur. Syukur ke mana? Iaitu apabila kita nak syukur ni, apabila kita tahu nilai benda tu, baru kita berasa benar syukur. Kalau duduk makan semua kita tak serah makanan tu, betapa nilai dia, minuman tu betapa nilai dia, betapa besarnya nikmatnya kepada kita, betapa besar kita tak serah. Terutama bagi orang yang kita kata tak ada masalah lah kepada dia, tak talah lah untuk nak makan, nak minum, seperti kita kata tadi, bebas kita kata. Kalau zaman dulu lagi-lagi lah, bini pak lagi kita kata, lepas tu ada hamba saya lagi. Jadi mana tak talah benar lah kalau nak kiranya. Dari segi nak memuaskan nafsu tu pun, kalau hak kaya, hak senang lagu tadi. Tapi kena ada syariat puasa ni, mesti dia kena merasa. Jadi hak kaya, hak senang, hak tua, hak muda, hak kita kata hak wajib berpuasa lah, dia buat seketika selama sebulan. Dia kena tahan diri. Bila dia tahan diri itu dia berasa lah. Jadi tahan diri itu sekadar sekira-kiranya padat dah. Memang apa, kalau kita puasa ni kan, selama tu dah kita berasa lapar. Sebab bukan maksud nak pelapar kita, nak menyeksa kita. Tidak, bukan maksud tu. Itu beza dengan agama lain. Siapa dia sambung puasa tu sampai ke hari esok, hak tu maknanya jadi menyeksa. Agama Islam bukan untuk menyeksa, untuk mengajar, mendidik supaya kita bersyukur. Jadi sepanjang hari tu, selama tu pada dah kita boleh rasa dah gapo dia orang panggil lapar tu. Gapo dia orang panggil lapar. Kalau sekira hari tak ada serah. Sekira hari tak ada serah. Sepagi kita kata tak ada serah. Tapi kalau sampai ke petang, terutama hak buat kerja pula, jadi kering bibir kat lah, kering tekak kat lah, tak minum air, tak makan. Jadi sudah berasa dari situ. Bila berasa, dia ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki itu kepada dia tu. Betapa nilainya, betapa nilainya. Jadi dengan begitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri makan kepada kita. Lepas tu kita boleh makan masa buka puasa tu. Bagaimana kalau tak boleh makan tu? Sampai ke esok, sampai seterusnya, sampai paisan, sampai ke buluran, lagu mana? Kalau Tuhan tak beri rezeki, nak suruh kita memikir hak tu, nak suruh kita mikir nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi dia beri itu tidak saja. Jadi orang yang beri kepada kita, kita kena malu kepada dia, kita kena melera, jaga dia. Kalau orang beri duit kepada kita, beri berbudi kepada kita sikit pun, kita jaga benar dia, malu ke dia, malu, hormat kepada dia, kita utamakan dia. Tu kalau kita hak biasa, hak tu tidak menyebabkan mati, tidak menyebabkan kebuluran. Kalau dia tak beri kepada kita pun, setelah tu pun kita melera. Jadi nak suruh fikir ni lapar mati ni. Kalau tak beri makanan mati, tak beri minuman mati. Macam mana? Situlah kita mari ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila begitu, ini rezeki dia. Bila kita ingat kepada dia, lepas tu hak dia ajar ke mana? Dia suruh kita ingat kepada orang yang susah. Suruh kita ingat kepada orang-orang yang susah. Jadi hak lapar, kamu lapar sehari, ada orang yang lapar sehari lebih, 2 hari. Macam mana keadaan dia? Jadi nak suruh mikir hak tu. Jadi satu, kita bersyukur atas nikmat yang Allah SWT beri kepada kita. Yang kedua, kita syukur juga pasal kita ni tidak jadi seperti orang tu, hak susah tadi. Yang ketiganya,
Iaitu kita timbul keinsafan itu. Timbul keinsafan tentang orang yang susah tu. Bagaimana mujur kita tidak jadi dia. Kalau kita jadi lagu dia tu lagu mana? Apalagi dia tu saudara kita. Bila saudara kita, jadi kita kena jaga. Itu maksud dia. La'allakum tashkurun. Syukur tu apa maknanya? Apabila kita ada rezeki banyak, kita kena ingat pada orang lain. Itu makna bersyukur. Itu makna bersyukur. Apabila kita ada harta, ada duit ke apa tu, ada makanan, kita kena makan yang molek-molek, yang baik-baik. Jangan makan hak tidak molek. Itu makna bersyukur. Kita tidak cari yang haram ke apa ke. Lepas tu kita tidak belanjakan pada tempat yang haram apa semua tu. Itu makna bersyukur. Itu tujuannya. Jadi supaya bersyukur tu duduk situlah. Yang kedua, hikmat dianya la'allakum tattaqun. Tattaqun itu maknanya mudah-mudahan atau supaya kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa ni maknanya menjunjung titah perintah Allah SWT dan menjauhi larangan dia. Supaya jadi gitu. Menjauhi larangan dia. Sebab apa? Ini latihan. Latihan. Benda latihan lagu mana? Sebulan puasa tu kita tak makan. Padahal benda tu kalau kita tak makan tu halal. Memang hak kita. Lauk kita, nasi kita, semua hak kita. Tapi tak boleh juga. Itu pun oleh kerana Tuhan kata tak boleh makan, kena puasa, kita tahan diri kita. Hak benda halal pun kita tahan diri kita. Itu latihan. Apa lagi kalau benda haram? Hak Tuhan kata haram, memang awal lagi haram. Hak ni tidak haram, hak kita, tu makanan kita, minuman kita. Setara hak tidak haram tu Tuhan kata tak boleh makan, kita tak makan. Untuk masa-masa tertentu tu kita tak makan. Apa lagi kalau hak dia kata haram daripada awal lagi. Bagaimana kita nak makan kalau orang yang terdidik betul-betul? Itu dia. Bagaimana kita nak minum? Bagaimana kita nak memuaskan nafsu dengan cara yang tak betul? Hak Tuhan kata zina, hak Tuhan kata haram, dengan cara rogol, dengan cara apa tu kita kata perkosa tu. Macam mana kita boleh buat benda tu? Kalau sekiranya hak halal pada kita, bini kita pun tak boleh. Kita sudah terdidik dah, dididik lagu tu. Ada ketika tertentu kita tak buat, tak boleh. Jadi bagaimana dengan itu? Makna la'allakum tattaqun. Hikmat yang paling besar je duduk situ. Jadi bila kita terdidik begitu, maka senanglah hidup kita ni. Hidup kita ni jadi aman. Hidup kita ni jadi terpelihara lah kita daripada perkara maksiat. Dan kita suka buat benda yang molek. Itu makna la'allakum tattaqun. Lepas pada tu puasa ni dia disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah. Puasa. Dan bermakna Nabi SAW dah puasa ni 9 kali. Dan kebanyakan tahun-tahun dia puasa tu, bilangan hari bulan puasa dia tu ialah 29 hari. Itulah yang tersebut di dalam hadis-hadis begitu. Kebanyakan 29 hari. Hak 30 pun ada juga. Tapi tidak banyak. Lebih banyaknya 29. Dan 9 tahun, 9 kali lah Nabi SAW berpuasa. Sebelum pada tu puasa ni lagu mana? Iaitu puasa dalam bentuk puasa Ashura. Setengah ulama kata mula-mula puasa ni puasa 3 hari itu dalam sebulan tu. Setengah ulama kata hak tu hak mula-mulanya, hak tu wajib. Lepas pada tu bila mari hak ni semua tu dimansuhkan. Jadi kewajiban dia tu, kewujuban dia tu dimansuhkan. Tetapi sunat lagi lah, kalau nak puasa pun boleh. Tetapi hak kemestian dia tu sudah tak ada dah. Hak mestinya jadi bulan puasa sahaja. Lepas tu bulan puasa tu sepanjang bulan. Sebab kalau kita kata kalau tidak sebulan tak lama. Tak lama kalau tak sebulan. Kalau sebulan ni kita sendiri pun serah kita hak biasa puasa. Kita sendiri pun serah lain. Serah lain. Apabila selama 29 ataupun 30 hari tu kita puasa tu,
surah lain. Orang-orang hak sakit pun sebenarnya dia keadaan dia pada bulan puasa tu lebih ringan sakit dia tu, lebih terpelihara. Menunjukkan hak banyaknya menyebabkan jadi kita ni terganggu dari segi kesihatan kita ialah disebabkan makan minum tu. Jadi apabila hak tu terjaga, terkawal, jadi sihat pun, kesihatan pun lebih baik. Kalau orang darah tinggi, kalau orang gapo, kalau kita kata pada bulan puasa tu lain. Orang hak gatal, kalau kita kata kalau bulan lain tak boleh nak makan, tak terkalu tu. Daging semacam acak sikit lah kita kata, ni tak apa. Jadi tahan berbanding dengan bulan lain. Itu maknanya termasuk dalam hikmah puasa belakang lah tu, kalau kita nak kira tu. Jadi selama sebulan puasa tu. Walau bagaimanapun disebutkan dalam Quran ayyaman ma'dudat. Sebulan tu sebenarnya beberapa hari sahaja. Kalau kita nak kira kalau kita nak kira dalam setahun tu beberapa hari saja, tapi dihimpunkan setepat. Tidak kata di apa nama ni 3 hari bulan ni, 3 hari bulan ni, 3 hari bulan ni. Jadi tidak sera tu. Kalau setara tu tidak sera. Jadi dihimpunkan pada satu bulan sesuai dengan hikmah-hikmah yang lain yang dikehendaki oleh Allah SWT, diletak situ pada bulan yang penuh berkat itu. Itulah bulan Ramadan ini. Fadli syahri Ramadan. Jadi kita bahasa kita panggil puasa. Puasa tu sebenarnya bahasa Sanskrit. Dia dalam bahasa dia panggil upuas. Puasa lah kita kata. Jadi supaya juga kalaulah tak boleh ke kita nak guna istilah tu, boleh. Syaratnya bukanlah bila kita guna perkataan itu kita pakai puasa mengikut cara dia tu. Sanskrit ni bahasa orang Hindu rasanya, tapi kita tidak puasa cara orang Hindu. Cuma istilah tu saja kita ambil. Puasa cara kita, tak apa guna istilah lagu tu. Sebab juga kita kata sembahyang, tak apa tu. Sembahyang tak perlu kita kata mesti kena kata solat, tak apa tu. Walaupun sembah tu luah makna dia tu. Yang itu makna Tuhan, sembah Tuhan. Orang kafir pun sembah Tuhan juga, kata dia Tuhan mana satu. Maknanya kita bila kita kata sembahyang tu sembahyang cara kita lah. Tidak maksud lain dah. Dan tidak maksud kalau kita kata yang tu makna Tuhan tu Tuhan mana-mana saja. Tidak gitu. Jadi penggunaan istilah yang seperti itu tak apa. Jadi hak berkait dengan penggunaan istilah ni, dia banyaklah macam Ramadan ini. Ramadan ni dalam syarah Imam Nawawi ni dia sebut ada orang kata tak boleh kata Ramadan saja. Dia kena kata bulan Ramadan. Ramadan saja tak boleh. Ini masalah penggunaan istilah lah. Jadi penggunaan istilah tu kita kena faham lah hak tu. Kalau tidak dengan maksud hak asal tu, tapi maksud kita hak baru, cuma perkataan itu saja. Bahkan orang tak faham-faham pun makna hak asal tu. Tak apa kalau lagu tu guna begitu. Misalnya puasa, perkataan puasa, perkataan sembahyang, kita guna itu tak apa lagu tu. Macam di sini disebut Ramadan. Ini dalil kepada mazhab yang betul, yang terpilih. Imam Bukhari dan muhaqqiqun berpendapat begini, mengatakan tak apa kalau seorang tersebut Ramadan, kalau sebut Ramadan saja. Sebab dalam hadis ni kata idza jaa Ramadan, dia tidak kata idza jaa syahru Ramadan. Jadi Imam Bukhari dan orang lain lagi kata kalau kata Ramadan saja tak apa, dengan tidak sebut syahr itu tak makruh pun. Jadi ada 3 mazhab kata dia dalam masalah ni. Satu golongan kata tak boleh kata Ramadan sebutir gitu, tak boleh kata begitu, dia kena kata syahrul Ramadan. Ini pendapat ashab Malik, ulama-ulama dalam mazhab Malik. Mereka ini mendakwa bahawa Ramadan itu salah satu nama Allah. Jadi macam mana pula kita nak kata Ramadan itu untuk bulan itu? Jadi kalau kata Ramadan secara mutlak begitu, maknanya nama Tuhan, kata dia. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk yang lain kecuali dengan qaid. Sebab itu kita kena kata syahrul Ramadan. Itu tetapi kebanyakan ashab kita, kata Imam Nawawi ni,
Ibnul Baqillani kata kalau ada qarinah, ada bukti yang menunjukkan di sini Ramadan ini dipakai dengan makna bulan, walaupun sebut Ramadan saja tapi maksudnya bulan, kalau begitu tak ada makruh, boleh guna perkataan Ramadan itu pun. Itulah anak-anak ayat tadi kait dengan penggunaan istilah tu. Jadi benda-benda lagu tu diambil kira lah. Mereka kata, orang gunanya kata kan, sumna Ramadan, qumna Ramadan, Ramadan afdalul ashhur. Misalnya kalau kata sumna Ramadan, kita puasa Ramadan, yang ni bulan Ramadan lah tu. Itu qarinah tu maknanya. Takkan Ramadan situ dengan makna nama Tuhan. Takkan dengan makna nama Tuhan. Qumna Ramadan, kita bangun tengah malam untuk beribadat Ramadan. Yang ni pada bulan Ramadan lah. Ramadan itu adalah bulan yang paling afdal. Jadi ini semua ni bukti-bukti yang menunjukkan Ramadan di situ dipakai dengan makna bulan. Kalau lagu tu tak apa, kata dia, tidak makruh pun. Hak makruhnya kalau kata ja'a Ramadan, dakhala Ramadan, hadara Ramadan, uhibbu Ramadan dan sebagainya, kata dia. Mazhab yang ketiga ialah mazhab Bukhari dan muhaqqiqin, mengatakan tidak makruh kalau kata Ramadan begitu saja, tanpa qarinah pun, tanpa bukti pun boleh kata. Inilah mazhab yang betul, kata dia. Dan dua mazhab yang pertama tadi yang disebut tadi tak betul, kata dia, fasid, tak betul. Kerana makruh ni, kita nak kata makruh kau tak boleh kau ni, tak boleh kata. Dia tidak sabit dengan, melainkan dengan larangan daripada syarak. Adakah syarak larang? Adakah syarak larang? Tak ada larang. Walam yathbut fihi nahyun, tidak ada sabit larangan. Penggunaan Ramadan saja begitu. Dan pendapat orang tadi yang mengatakan Ramadan itu salah satu daripada nama Allah, laisa bi sahih, itu tak betul, kata dia. Walam yasihha fihi syai'un, tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebutkan Tuhan itu salah satu nama dia Ramadan. Tak ada. Walaupun ada dalam asar yang dhaif. Asar, kalau ada pun dalam asar yang dhaif, itu tak kira. Nah, jadi nama-nama Allah ni kata dia tauqifiyah. Hak ni kita tak boleh nak reka, tak boleh nak tentu dengan fikiran kita, tak boleh. Kita tak boleh nak sebut melainkan dengan dalil yang sahih baru boleh. Begitulah. Jadi nak ayat penggunaan istilah tadi, kalau dengan maksud-maksud yang jelas tak apa. Misalnya kita kata puasa, puasa tu istilah orang Hindu tu, kita kata kena guna puasa, kena guna saum lah pula pokok kita, kena guna siam, tak apa, tak payah kata begitu. Walaupun puasa orang Hindu tu beza dengan kita, dia panggil berat, beza dengan kita. Walaupun begitu, tak apa guna perkataan itu. Tak apalah. Lepas pada tu, di sini disebutkan Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila tiba Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan dipasungkan syaitan-syaitan. Dalam riwayat asal lagi itu, dirantaikan syaitan-syaitan, dan diberkah syaitan-syaitan itu. Dalam riwayat asal lagi, bila masuk bulan Ramadan. Jadi hak ni jelaslah menunjukkan kelebihan bulan Ramadan. Sebab pada bulan lain tak ada disebut begitu, secara khusus begitu. Jadi hak dia naknya hak tu lah. Jadi dia amal hak tu, padahal banyak lagi kelebihan Ramadan ini, banyak lagi. Tapi sekadar tu lah hak dia naknya, hak dia maksud. Jadi dia amal hak tu lah. Jadi apa maksud dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan berkahlah kita kata syaitan itu. Imam Nawawi pun sebut di sini 3 pendapat yang masyhur. 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama, kita pakai dengan makna zahir dia, dan hakikat dia buka sengerti. Buka sengerti. Dia kata pakai mengikut zahir dia dan hakikat dia. Buka pintu-pintu syurga dan tutup pintu neraka tu, dan diberkah syaitan itu alamat masuk bulan tu. Dan untuk menghormati, mengagungkan
bulan itu. Jadi ikat berkah syaitan itu supaya dia tidak boleh ganggu orang-orang mukmin dan menghasut orang-orang mukmin itu. Itu maksudnya. Memang buka sengaja. Jadi maknanya bila kata buka tu, di sini setengah ulama faham, makna pintu syurga tu dia tertutup dalam keadaan biasanya. Hak biasanya tertutup. Hanya dalam keadaan begini saja dibuka pada bulan tu. Dan pintu neraka tu maknanya dia terbuka. Ada yang berpendapat begitu. Kebanyakannya dia terbuka. Hanya pada bulan Ramadan saja dia ditutup. Ada yang faham begitu. Berdasarkan hadis inilah. Sebab apa nama ni? Dia kata futihat abwabul jannah. Dibuka pintu syurga. Kalau dia sudah terbuka dah sebelum pada tu, apa makna? Dibuka, makna sebelum pada tu tertutup lah. Dan pintu neraka tu kalau sebelum itu apa nama dia sudah tertutup dah, apa makna ditutup pada bulan tu? Maknanya sebelum tu terbuka lah. Terbuka. Tetapi terbuka tu lagu mana, hakikat dia hak mana satu? Kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, apa nama ni, neraka tu dibuka 2 kali. 2 kali dalam setahun untuk nak melepaskan wak dia tu kan, seperti yang kita sudah jumpa dah dulu, wak panah dia tu. Lepas tu dia sebut apa nama ni 2 kali saja dalam setahun tu. Tidak pula sepanjang bulan ke apa begini, tak ada ni. Jadi boleh jadi hak ni maksud pintu-pintu neraka. Jadi pintu-pintu yang tertentu. Jadi kita tidak boleh sampai kepada perincian dia tu. Hak dibuka 2 kali setahun tu hak mana? Sebab dia banyak pintu. Syurga pun banyak juga pintu. Jadi dibuka tu hak mana? Pada malam Mi'raj dibuka pintu syurga ke apa tu. Jadi hak tu hak secara khususnya kita tak tahu pintu mana buka tu. Tak ada dalam hadis-hadis sebut pintu syurga ni ke, syurga ni ke. Dia tak ada ayat gitu. Cuma secara umum gitulah. Secara umum gitu. Lepas pada tu boleh juga bermaksud secara majaz, pinjaman bahasa. Maksud buka syurga, tutup neraka, berkah syaitan ni bukan buka sengaja pintu tu. Ini makna yang kedua. Ataupun ditutup sengaja pintu neraka tu, tetapi dengan makna majaz. Jadi makna bahasa pinjam lah. Ni isyarat kepada apa dia? Buka pintu syurga tu. Yang ni banyak pahala dan keampunan pada bulan tu. Tu makna dia. Dan syaitan ini pula sedikit gangguan dia. Gangguan dan perdayaan mereka itu, syaitan itu sedikit jadi. Jadi seseolah mereka itu jadi seperti orang yang terbelenggu atau terpasung, ataupun apa nama ni, seperti orang-orang yang dirantai. Jadi begitu. Orang jahat yang dirantai. Jadi tak boleh. Dia bebas lah nak buat. Jadi berkah tu terhadap beberapa perkara, bukan terhadap semua perkara. Manusia pula bukan semua orang. Hak diberkah tu syaitan itu kepada orang tu semua orang kok. Tidak kepada semua orang, kepada setengah-setengah orang. Begitu juga gangguan tadi. Gangguan, setengah-setengah gangguan. Bukan semua gangguan tak ada. Tak. Bukan makna begitu. Ini pendapat yang kedua. Tutup pintu neraka tu maknanya keampunan Allah SWT lah. Allah SWT maksudnya tak sih orang ni buat perkara-perkara yang tak molek pada bulan tu, yang membawa kepada neraka. Seseolahnya macam ditutup, dia tak sih orang masuk pada bulan tu. Sekurang-kurangnya biarlah manusia ni, khususnya orang Islam, terdidik dia ni. Jangan dia ni melakukan sesuatu yang membawa kepada neraka. Itu maksudnya. Wa yu'ayyidu hadhihi riwayah ats-tsaniyah futihat abwabur rahmah. Wa yu'ayyidu hadhihi riwayah wa yu'ayyidu hadhihi ar-riwayah ats-tsaniyah. Begitu. Jadi hak ni pendapat yang kedua saat ni disokong oleh riwayat yang kedua hak kita baca saat ni. Iaitu dia kata futihat abwabur rahmah. Dibuka pintu-pintu rahmat, bukan pintu syurga. Ini menunjukkan bukan pintu syurga yang sebenarnya yang dibuka, tetapi pintu rahmat. Pintu rahmat. Pintu rahmat tu lagu mana? Apabila orang tu melakukan perkara-perkara yang baiklah, dia bertaubat ke, ataupun dia buat kebajikan ke, yang membawa dia masuk ke dalam syurga. Dan syurga itu adalah tempat yang paling banyaklah rahmat. Itu maksud dia.
Dan dalam hadis yang lain disebut suffidat maradatus syayatin, diberkas ataupun dipasung syaitan-syaitan yang ganas, yang kuat, apa nama ni, tipu daya dia tu, hasutan dia tu, gangguan dia tu kuat. Maradah, dia bukan kata semua syaitan. Jadi berdasar kita tengok riwayat yang lain, yang diberkas itu bukan semua syaitan, tetapi setengah-setengah syaitan, iaitu maradatus syayatin. Maradatus syayatin. Tapi dalam riwayat-riwayat yang disebut tadi, disebut secara umum gitu. Apa ni? Sulsilati syayatin atau suffidati syayatin. Dia tidak rayak syaitan mana. Tapi dalam riwayat yang lain ada sebut, iaitu maradatus syayatin. Maknanya syaitan-syaitan yang berat lah. Maknanya yang ganas, kita kata. Hak tu saja yang diberkas ni. Adapun syaitan-syaitan biasa ni tidak. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini Nawawi nukil daripada Qadhi Iyad. Dia kata boleh jadi juga maksud dibukakan pintu syurga itu, ini bermakna Allah SWT buka bentuk-bentuk ketaatan dan ibadat kepada hamba-hamba dia pada bulan itu, yang mana tidak ada pada bulan lain. Yang mana ibadat-ibadat tu kalau orang tu buat, akan membuka jalan kepada dia untuk masuk ke dalam syurga, dan akan menutup jalan di hadapan dia tu untuk masuk kepada neraka. Itu maksudnya. Boleh jadi maksud gitu. Dia kata yang tidak berlaku pada bulan lain, seperti puasa, qiyam pada malam dia tu, dan melakukan kebajikan yang mana pahala dia tu tidak sama dengan bulan-bulan lain, lebih daripada bulan lain. Dan begitu juga yang lain-lain. Ini adalah sebab-sebab untuk masuk ke dalam syurga. Dan ini, benda ni semua ni adalah pintu-pintu syurga sebenarnya, pintu-pintu syurga. Jadi amalan-amalan kebajikan, ketaatan itu sebenarnya pintu syurga. Bila kita buat, terbuka pintu tu. Bila kita buat tu, tertutuplah pintu neraka. Bila kita tidak buat, inkifaf, dikata an kathirin minal mukhalafat, yani bila kita menahan diri kita daripada melakukan maksiat, bermakna tertutup. Dengan sikap kita, tindakan kita tu menutup pintu neraka. Tu makna dia je. Ini pendapat yang ketiga. Tasfidus syayatin, mengikut pendapat yang ketiga ni, berkah syaitan itu bermakna seseorang itu menahan diri dia daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai orang Islam, kalau bulan lain pun dia tu menahan diri dah, jaga diri dia dah daripada perkara-perkara maksiat, dalam bulan puasa yang disebutkan keistimewaan dia perlu dijaga, perlu begini-begini, takkanlah dia nak buat. Takkanlah dia nak buat. Kau jauh lagi lah orang-orang hak biasa tu, pada bulan puasa tu dia beringat. Apatah lagi orang-orang yang sudah taat dah. Itu makna berkah syaitan itu. Ini kata dia, mengikut pendapat yang ketiga ni. Kok mana-mana pun boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka tu, hak tu. Boleh jadi belaka. Setengah ulama mengatakan yang pertama itulah yang lebih kuatnya. Tetapi setengah ulama yang lain mengatakan dengan makna majazi tadi lebih kuat. Sebab apa? Supaya tidak bertemu dengan hadis-hadis yang anda sebut tadi, neraka itu dibuka. Neraka tu setahun 2 kali untuk melepaskan wak panas dia, jadi tidak bercanggah lah. Kalau tidak jadi bercanggah dengan tu. Kecuali kalau kita kata tadilah pintu tadi, kita tak tahu mana pintu-pintunya Allah SWT tahu lah tu. Dia terbuka tu maksudnya pintu mana. Jadi tak, kalau lagu tu tidak nak bahas panjang, tak ada apa lah. Jadi hak buka maksud keluar wak tu, hak mana, tu lain pula ceritanya. Jadi kita boleh pakai belaka lah hak mana-mana kita nak. Jadi bagi ulama yang mengatakan syaitan itu sebenarnya bukan semua syaitan, sebab dia tengok pada bulan Ramadan tu ada juga orang buat maksiatnya. Lepas tu orang kafir, syaitan berkah kah syaitan? Kalau dia berkah,
syaitan ni kepada orang kafir pun tak pergi juga lagu tu jadi jauh orang kafir. Bezalah bulan puasa tu pada bulan lain. Tapi tidak gitu. Tidak begitu. Sebab tu dia pakai dengan makna majazi tu. Begitu juga bagi ulama yang mengatakan syaitan-syaitan yang ganang-ganang. Sebab dia tengok masih ada lagi gangguan-gangguan itu. Masih ada lagi gangguan. Jadi tempat-tempat yang beratulah kita kata pada bulan puasa pun dia dapati ada syaitan ganggu dia misalnya. Jadi kalau kita kata mesti kena pakai pendapat yang pertama saja, semua syaitan kena bekah belakang. Kalau lagu tu kita akan mendustakan dia, sedangkan dia kecek betul dah. Dia royak sungguh berlaku gitu. Sungguh. Orang ni masuk hantu ni, dirasuk hantu ni pada bulan puasa. Nak mana? Jadi hak yang dimaksudkan di sini syaitan yang berat-berat lah, yang besar-besar, bukan syaitan hak kecil-kecil tu. Tapi bagi ulama yang mengatakan syaitan itu semua sekali dia berkah, dia pendapat lagu lain pula. Dia kata hak maksiat, hak berlaku tu, kata dia sudah jadi adab kepada seseorang tu, jadi kebiasaan kepada dia, jadi kebiasaan tu terbawa-bawa. Jadi yang mendorong seseorang dia melakukan maksiat apa tu tidak semesti syaitan, boleh jadi nafsu dia sendiri. Nafsu tu ada pada bulan puasa pun ada juga. Dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu. Tetapi pengalaman orang-orang yang mengalami lah diganggu oleh syaitan pada bulan puasa tu, waktu tu nampaknya tak boleh pergi tu waktu tu. Kecuali kita pakai pendapat yang kedua, maradatus syaitan saja yang dibelenggu itu, ataupun pendapat yang ketiga, maksud diberkah syaitan itu yang bagi orang mukmin, bagi orang Islam yang menghayati bulan Ramadan itu, maka dia tidak melakukan maksiat itu seperti syaitan terbelenggu. Makna begitu. Dia pakai dengan makna begitu. Kalau dengan maksud gangguan tadi, nampaknya oleh kerana ada berlaku dalam kenyataan, dan benda ni bukan sekali dua berlaku, bukan kepada orang kafir saja, kepada orang Islam pun ada juga. Jadi tidak sesuai lah kita pakai syaitan itu dalam artinya yang umum, tidak sesuai. Bagi anda sendirinya, anda nampak di sini lebih sesuainya dengan makna majazi di situ. Sebab apa? Supaya tidak bertemu dengan hadis-hadis yang lain yang memberi makna. Jadi bercanggah ni dengar ni. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan futihat abwabus sama. Dalam Mishkat misalnya disebutkan dibuka pintu-pintu langit. Pada dibuka pintu langit ni, pada ketika seseorang tu berdoa pun dibuka juga pintu langit. Bukan khusus dengan bulan Ramadan. Kalau kita pakai riwayat tu lah, hak tu pun cerita pasal bulan Ramadan juga, tapi dia sebut langit di situ, bukan syurga. Hak ni pula pintu-pintu rahmat. Jadi banyak tu. Maknanya tidak kata semua riwayat tu pintu syurga belaka. Dengan sebab itulah kita kata di sini boleh ditakwil, boleh dipakai dengan makna majaz, bahasa pinjam tu. Bahasa pinjam tu boleh dipakai di sini. Sebab dibuka pintu langit, mana orang tu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka juga pintu langit. Begitulah. Lepas pada tu ni bab ni pula, ni bab ni kita terjemah dah tadi, tapi tak ada ni nampak ayat. Kena sekat tu lah malam ni.